Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mewakili kumpulan ke-10 yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Muhammad Diana Zulkifli Tajuddin dan 9 rakan saya iaitu Nur Sufia Hanim bin Sufyan, Muhammad Al-Hafiz bin Ishaq, Nurin Izzati binti Azmi, Muhammad Aiman Fahmi bin Diraman, Muhammad Alif Nur Hakim bin Muhammad Helmi, Nur Afiqah Akilah binti Baharudin, Nurul Nadirah binti Ahmad, Siti Hasanah binti Mazlan dan juga Najihah binti Khaidir. Pada hari ini kami ingin membentangkan tentang topik media sosial dan internet serta kesannya terhadap tamadun dunia. Apakah yang dimasukkan dengan media sosial? Media sosial adalah satu media yang digunakan secara bertalian hanyalah untuk menyertai, berkongsi maklumat dan juga mengetahui sebarang maklumat. Media sosial merupakan salah satu media yang mempunyai peranan yang sangat penting dari kehidupan masyarakat pada masa kini. Hal ini kerana pengguna media sosial semakin meningkat dari semasa ke semasa. Teknologi moden banyak memberi impak kepada masyarakat dari segi fizikal, ekonomi dan juga segi fizikal, ekonomi dan juga sosial. Contoh aplikasi sosial media adalah seperti Telegram, WhatsApp, Facebook, blogs dan sebagainya. Keberadaan internet ini adalah amat memudahkan masyarakat sekarang untuk menyebarkan kabar berita, hal-hal terkini dan juga dapat berkongsi maklumat dari serata dunia. Penggunaan media sosial juga dapat membantu dalam mengembangkan lagi ketamadunan dunia seperti membantu dalam segi perdagangan antarabangsa, membantu dari segi politik dan juga sosial antara negara ataupun luar negara. Namun, setiap yang baik mesti tersirat buruknya. Media sosial dan internet juga dapat memberi negatif impact jika disalahgunakan. Sebagai contoh, penyebaran fitnah dan penyalahgunaan maklumat juga adalah salah satu perkembangan yang pesat dan seiring dengan kemajuan teknologi dan juga media sosial. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah dulu untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menipukan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu, sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan. Ini adalah daripada surah Al-Hujurat ayat ke-6. Berdasarkan ayat tersebut, ini dapat menitikberatkan penyalahgunaan media sosial dan internet dapat membawa kepada bencana yang buruk seperti dapat memecah belahkan kaum dan juga bangsa. Oleh itu, pengguna haruslah menggunakan media sosial dan internet dengan berhemah dan tidak menimbulkan sebarang unsur-unsur yang akan memberikan kesan buruk kepada tamadun. Pembentangan seterusnya akan membentangkan tentang kepentingan media sosial dan juga internet. Kepentingan pertama adalah media sosial dan internet dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam kehidupan masyarakat. Pelbagai platform media sosial yang telah tersedia seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp dan sebagainya yang menjadi medium penghubung masyarakat kini. Kepentingan media sosial amat terselah penggunaannya ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP apabila rakyat di negara ini tidak dibenarkan untuk keluar dari rumah tanpa sebab yang kukuh. Hal ini kerana anak-anak tidak dapat berjumpa dengan ibu bapa dan rakan karib tidak dapat berjumpa sama mereka sendiri. Di sinilah media massa dan internet memainkan peranannya yang besar dalam mengekalkan perhubungan antara satu sama lain dengan setiap penggunanya. Masih dapat bertanyakan khabar walaupun tidak dapat berjumpa buat masa yang lama dan tidak tahu ketahuan tarikh dapat berjumpa semula. Kepentingan kedua pula adalah media sosial dan internet dapat meningkatkan pendapatan individu maupun isi rumah dalam kehidupan seharian mereka. Dengan kuasa belian pada masa kini, masyarakat dapat menambah pendapatan seharian mereka dengan memulakan perniagaan di atas talian. Terdapat aplikasi-aplikasi yang mudah dimuat turun seperti Lazada, Shopee, Carousell, Mudah.my dan juga Instagram itu sendiri. Aplikasi-aplikasi ini mampu mengembangkan dan memasarkan perniagaan secara terbuka tanpa bersemuka dengan pelanggan. Kepentingan seterusnya adalah media sosial juga dapat memainkan peranan yang amat besar dalam kehidupan manusia dalam menyampaikan ilmu.
Hal ini kerana masyarakat memiliki masa yang amat suntuk serta kesulitan masa dalam menguruskan kehidupan sehari-harian mereka untuk menghadiri majlis ilmu. Sedangkan menuntut ilmu itu adalah dan menyebarkan dakwah merupakan satu tuntunan wajib bagi setiap umat manusia. Antara aplikasi yang dapat membantu menyampaikan ilmu adalah seperti di YouTube, di mana masyarakat boleh melalui aplikasi tersebut untuk mempelajari segala ilmu yang ada dalam dunia. Contoh ilmu yang bermanfaat seperti ilmu berdakwah terhadap masyarakat. Kepentingan seterusnya, media sosial juga berupaya dan boleh digunakan sebagai medium untuk masyarakat memberi pendapat dan bersuara. Oleh itu, segala maklumat dan aduan boleh juga disalurkan ke beberapa laman talian yang betul seperti televisyen yang mampu menjadi perantaraan maklumat kepada masyarakat yang lain. Jika didapati segala aduan atau maklumat dikongsikan adalah benar, pihak berkuasa akan mengambil tindakan yang sewajarnya dalam menangani masalah yang berlaku dalam isu media massa dan juga isu-isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Hal ini dapat menjadikan pentadbiran kerajaan adalah lebih baik dengan mendengar isu-isu daripada rakyat. Seterusnya, media sosial juga penting kerana dengan kemunculan internet dan media sosial, interaksi antara manusia mengalami perubahan yang drastik. Manusia boleh berkomunikasi tanpa mengira batas geografi melalui media massa. Dengan ini, konsep ta'aruf dapat dicapai. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 mengenai kita mesti berkenalan antara pelbagai kaum dan keturunan. Dari ayat ini, setiap manusia hendaklah saling mengenali antara satu sama lain tanpa mengira umat, suku dan bangsa. Hal ini dapat dicapai oleh penggunaan sosial media di mana semua manusia dari seluruh pelosok dunia dapat berkomunikasi tanpa batasan. Sebagai contoh, media sosial dapat menjadi medan perkongsian segala isu-isu sosial yang menggugah identiti Islam di seluruh dunia. Isu tersebut adalah seperti isu Palestin, Syria, konflik Mesir dan Islamofobia yang dihadapi oleh golongan Islam minoriti di setengah negara Eropah seperti Perancis. Dengan perkongsian isu yang dihadapi oleh golongan Islam minoriti ini, kita dapat dengan perkongsian isu tersebut, penganut Islam dari seluruh pelosok dunia dapat mengetahui tentang keadaan Islam di dunia sekeliling. Selain itu, mereka juga boleh menggunakan media sosial sebagai landasan untuk memberi semangat dan memberikan sokongan moral dan emosi kepada seluruh golongan umat Islam yang ditindas. Akhir sekali, media sosial juga boleh digunakan sebagai landasan untuk media hiburan untuk pelbagai golongan manusia. Hiburan amat penting dalam masyarakat. Dalam Islam juga, hiburan adalah sesuatu yang harus jika mengikut ajarannya kerana hiburan adalah sebahagian daripada fitrah manusia. Dalam hadis Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Abu Bakar masuk padaku sedang di sampingku ada dua gadis hamba daripada orang Ansar sedang menyanyi dengan nyanyian yang dinyanyikan oleh orang Ansar pada hari peperangan Bu'az. Aku berkata, kedua-dua orang ini bukanlah penyanyi. Abu Bakar berkata, adakah di rumah Nabi ini terdapat serunan syaitan, sedangkan pada hari ini adalah hari raya Aidilfitri? Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kamu ada hari rayanya dan ini adalah hari raya kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menyatakan bahawa hiburan boleh membawa rasa tenang dan menjadikan seseorang gembira. Walau bagaimanapun, media hiburan tersebut mestilah mematuhi garis panduan Islam. Oleh hal yang demikian, media sosial dan internet menyediakan platform media hiburan kepada masyarakat. Dan ini amat penting kerana dalam keadaan sekarang ramai masyarakat mengalami tekanan perasaan, lebih-lebih lagi apabila dalam tekanan pandemik COVID-19, apabila kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Media hiburan juga menjadi sesuatu medium untuk
menjadikan masyarakat gembira dan dapat menikmati kehidupan mereka seharian walaupun berada di rumah. Kesimpulannya, media sosial dan internet amat penting dalam media sosial dan internet amat penting dalam 3 aspek, iaitu politik, ekonomi dan sosial, dalam menjadikan sebuah tamadun itu tamadun yang berjaya. Dan saya akan membincangkan tentang peranan dan fungsi media sosial dan internet. Terdapat banyak sekali peranan media sosial bagi kehidupan kita, bukan hanya dalam bidang pendidikan. Media sosial juga berperanan penting dalam bidang bisnes bagi kaum muda dan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas secara ringkas beberapa peranan media sosial dalam masyarakat. Di antaranya adalah membangun dan menjaga hubungan. Melalui media baru seperti media sosial, pengguna dapat berhubung dan menjaga hubungan dengan pengguna lainnya. Biasanya mereka akan membentuk kumpulan sesama mereka sendiri yang menggalakkan mereka saling bertukar informasi, saling mengirim teks atau pesan, bertemu ataupun hanya sekadar masuk menjadi salah satu daftar pertemanan dari pengguna lainnya. Selain itu, media sosial juga berperanan membangkitkan kesedaran masyarakat. Media sosial menjadi alat yang sangat ampuh untuk menyampaikan pesan-pesan yang bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat berkait dengan hal-hal tertentu melalui iklan layanan masyarakat, promosi produk barang, artikel dan lain-lain. Hal ini sekaligus dapat membantu masyarakat untuk tetap memperoleh informasi sama ada yang terdahulu ataupun yang terkini. Media sosial juga berperanan memiliki untuk menyebarkan informasi. Jenis informasi yang disajikan oleh semua-semua dipercayai melalui media sosial dapat mempengaruhi seseorang untuk membuat satu keputusan ataupun yang mampu menyelesaikan permasalahan. Akhir sekali, melalui media sosial dan internet, kita juga boleh mengadakan perbincangan ilmiah dan mengkongsi maklumat, dan pandangan kita dilakukan melalui ruangan e-didik di antara pensyarah dan juga pelajar. Kita juga boleh mengeluarkan pendapat kita dan juga komen-komen kita terhadap satu isu yang telah diberikan oleh pensyarah kepada kita. Nama saya Nur Afika Akila binti Baharudin dan saya akan teruskan pada slide yang seterusnya, iaitu berkenaan pengaruh positif media sosial dan internet kepada tamadun dunia. Pertama sekali, media sosial dan internet mampu bertindak sebagai pemacu pemikiran yang kritis dan kreatif dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan berlakunya peningkatan kelahiran cendekiawan dan golongan bijak pandai. Golongan-golongan profesional seperti pakar bedah, arkitek dan juga peguam turut meningkat dengan begitu pesat sekali. Manusia di seluruh dunia kini telah berjaya menguasai pelbagai jenis kemahiran berikutan pengaruh media sosial dan internet yang semakin berleluasa. Selain itu, media sosial dan internet juga telah mempengaruhi pembentukan budaya baru di seluruh dunia seperti budaya bersosial di laman sosial dan juga atas talian melalui laman Facebook, Twitter dan juga Instagram. Situasi ini seterusnya menyebabkan kemunculan dunia tanpa tembok yang membolehkan seluruh manusia di dunia untuk berkomunikasi di luar sempadan negara. Pada masa yang sama, pengaruh positif yang dibawa oleh media sosial dan internet ialah kecekapan dan kepantasan suatu kerja itu dilakukan. Di samping itu, kemunculan internet juga membawa kepada ledakan informasi yang selanjutnya mewujudkan manusia yang lebih peka akan hal-hal semasa. Aktiviti komunikasi turut dapat dilakukan dengan kos yang lebih rendah tanpa perlu lagi perutusan surat dan juga telegraf. Secara keseluruhannya, media sosial dan internet telah mempengaruhi pelbagai corak pandang manusia ke arah yang lebih baik, bermoral dan juga beretika tinggi di seluruh tamadun dunia. So kalau dulu waktu kecil-kecil, kanak-kanak dan remaja akan spend time waktu diorang dengan bermain dekat luar, berbasikal dan sebagainya. Sekarang, tak kira dari baby sampailah ke generasi tua, boleh dikatakan hampir semua orang ada ketagihan internet dan social media. Sebab sekarang semua orang ada phone dan komputer, dan konten-konten dekat internet pun sangat mudah untuk diakses. So selain itu, antara impak social media yang negatif terhadap masyarakat
terutama remaja ialah mereka mudah terpengaruh dengan apa yang ada dekat dalam social media dan internet. Contohnya macam aksi ganas yang sering ditayangkan dan yang menular di social media platform akan ditiru oleh remaja-remaja tersebut. So bila mereka mudah terpengaruh terutama terhadap perkara-perkara yang negatif, apa yang akan berlaku kepada masyarakat? Jenayah akan semakin meningkat dan moral masyarakat akan semakin berkurang. So jenayah meningkat ni contohnya macam kes bully dekat sekolah, akan wujud gangsterism dan sebagainya. Dan dari situlah terlahirnya individu-individu yang tidak bermoral atau kita panggil sampah masyarakat. So media sosial juga boleh bagi impak seperti boleh buatkan masyarakat jadi malas membaca, malas bersosial, malas belajar, malas berfikir dan sebagainya. Media sosial boleh buatkan masyarakat jadi lemah dalam menguasai tata bahasa dan juga kemahiran membaca. Masyarakat terutamanya remaja dah biasa cakap benda negatif dan juga mencarut, dan hal ini disebabkan oleh generasi sekarang lebih suka tengok benda hiburan daripada benda yang ilmiah. So media sosial juga dah jadi satu platform untuk gosip dan sebarkan fitnah. So fake news ataupun berita palsu ni dia dapat mempengaruhi fikiran masyarakat untuk cenderung ke arah spekulasi negatif yang sekaligus boleh jatuhkan institusi negara. So jadi kesimpulannya, media sosial ni banyak bagi impak negatif kepada masyarakat, terutamanya kepada remaja dan kanak-kanak. So jadi semua orang, terutamanya orang dewasa, ibu bapa dan juga pihak bertanggungjawab kena sama-sama mencegah kesan negatif ni dari berlaku kepada anak-anak Malaysia kita. Thank you. Etika penggunaan media sosial dan internet. Menurut Dewan Bahasa, maksud etika adalah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sekelompok manusia. Manakala netiquette atau cyber ethics pula bermaksud prinsip atau tata cara penggunaan internet sebagai alat komunikasi atau tempat pertukaran data antara sekelompok manusia dalam suatu sistem yang menggunakan internet. Seperti yang kita ketahui, terdapat banyak kebaikan media sosial seperti medium untuk mengeratkan silaturahim antara manusia, menjadi tempat untuk menjana pendapatan, sebagai tempat hiburan dan sebagainya. Malangnya, terdapat juga keburukan media sosial seperti penyebaran maklumat palsu, penipuan dalam talian, kecurian data, pornografi dan banyak lagi. Oleh itu, University North Carolina Wilmington telah mengeluarkan 8 etika penggunaan media sosial, iaitu yang pertama, para pengguna perlu menunjukkan sikap dan komen yang bersifat membina kepada para pengguna lain. Yang kedua, pengguna hendaklah memastikan setiap perkara yang ditulis tidak membuat orang ataupun pengguna lain berasa tersinggung dari segi fizikal ataupun emosi. Yang ketiga, pengguna hendaklah beringat bahawa pengguna lain juga adalah manusia yang mempunyai perasaan, supaya mereka tidak sewenang-wenangnya berkata atau mengeluarkan kata-kata kesat kepada pengguna lain. Yang keempat, pengguna hendaklah menghindari dari membuat ketegangan semasa menggunakan media sosial dengan pengguna lain, tetapi jika tidak dapat dielakkan, maka mereka dinasihatkan untuk berbincang dengan cara yang baik. Yang kelima, pengguna hendaklah memilih ayat atau perkataan yang sesuai sebelum menulis komen. Yang keenam, pengguna hendaklah menggunakan emotikon yang sesuai untuk mengungkap perasaan dan jangan menggunakannya secara berlebihan. Yang ketujuh, pengguna dinasihatkan untuk menerima teguran dan pandangan daripada pengguna lain dengan hati yang terbuka. Ini kerana pada dasarnya media sosial adalah tempat untuk pertukaran maklumat ataupun pertukaran pendapat antara para pengguna. Yang ke-8, pengguna hendaklah pandai memilih penulisan yang relevan untuk dimuat naik ke dalam media sosial bagi menghindari fitnah. Akhir kata, sebagai pengguna media sosial, kita hendaklah mengikut atau mengamalkan panduan yang telah diberikan supaya kita dapat mengatasi masalah-masalah yang tidak diingini semasa menggunakan media sosial. Cadangan melestarikan penggunaan media sosial dan internet. Walaupun terdapat banyak
kesan positif ataupun keistimewaan dan kebaikan terhadap penggunaan teknologi ataupun media sosial, akan tetapi masih terdapat beberapa implikasi yang negatif terhadap perkembangan sesebuah tamadun. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan dan inisiatif yang telah dilaksanakan sama ada dari pihak kerajaan ataupun pihak beberapa NGO bagi membendung kes seperti jenayah cyber, pemalsuan data dan maklumat ataupun perjudian melalui perjudian cyber. Okey, perkara pertama ataupun cadangan yang telah dikemukakan ataupun cadangan yang telah dilaksanakan bagi membendung kes seperti jenayah cyber antaranya adalah memaparkan paparan identiti yang benar dan jelas. Oleh sebab pengguna menggunakan paparan identiti yang palsu, mereka pengguna akaun di media sosial dengan mudah melakukan aktiviti seperti pemalsuan data dan maklumat dan pencurian dan kes pencurian dan penipuan di media sosial. Hal ini pihak kerajaan telah mencadangkan atau menubuhkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKMM untuk bertanggungjawab dalam mengendalikan pengesahan identiti di dalam talian seperti pemilikan akaun di media sosial. Antara salah satu faktor ataupun elemen yang diambil kira dalam mendefinisikan kejayaan sesebuah tamadun adalah sesebuah tamadun itu mempunyai nilai estetika yang tinggi. Jika dilihat secara lebih mendalam, aktiviti seperti penyebaran virus ataupun perjudian di alam cyber sangat bertentangan dengan elemen yang diterapkan dan ia boleh meruntuhkan dan memusnahkan akhlak dan akidah seseorang. Okey, nilai estetika ataupun estetika merupakan suatu ilmu yang dipelajari berkaitan dengan keindahan sesebuah aspek ataupun kalau dari segi penggunaan media sosial merupakan keindahan tata cara ataupun etika ketika menggunakan media sosial. Dan cadangan kedua adalah mengamalkan etika dan tata cara yang benar ketika perkongsian maklumat dan data. Pengguna di media sosial bukan sahaja mahir dalam menyebarkan sesebuah maklumat, tetapi mereka juga perlu mahir dan bijak dalam mencari kesahihan sesebuah data dan mahir juga dalam mengaplikasikan nilai-nilai positif dan moral di setiap maklumat yang dikongsi. Ini kerana terdapat beberapa perkongsian yang dikongsi mempunyai unsur-unsur fitnah dan ia boleh menggugurkan nilai-nilai moral dan etika si pembaca untuk setiap perkongsian. Perkongsian bahan-bahan yang tidak bermoral seperti penyebaran gambar-gambar pornografi memungkinkan kecacatan akhlak di kalangan pengguna. Seperti sedia maklum, pengguna terdiri daripada golongan muda dan golongan dewasa. Golongan ini berpotensi untuk memelihara sesebuah tamadun. Dan semestinya kita menginginkan sesebuah tamadun dipelihara oleh golongan yang memiliki akidah dan nilai moral yang sangat tinggi. Perkongsian mesej yang mengandungi unsur-unsur positif ataupun nilai-nilai moral boleh mewujudkan golongan ataupun pengguna yang mempunyai nilai akidah dan moral yang tinggi. Dan akhir sekali, antara cadangan yang dikemukakan adalah memelihara dan menjaga pembentukan hubungan ketika bersosial. Penggunaan media sosial ini dilihat sebagai medium utama dalam menerapkan sosiologi, iaitu di mana ia mempengaruhi kehidupan sosial dan proses-proses yang melibatkan hubungan dengan manusia yang lain. Dan sudah tentu perbincangan mengenai media sosial ini sangat berkait rapat dengan pembentukan hubungan antara manusia dan
nilai-nilai moral seperti nilai kejujuran sangat wajar dipraktikan kerana jika terdapat unsur-unsur penipuan terhadap sesebuah hubungan secara tidak langsung, ia memungkinkan kehancuran kepercayaan sesebuah hubungan dan juga ia boleh mewujudkan perbalahan dan permusuhan sesama manusia atau sesama sendiri. Rumusan untuk topik ini ialah media sosial dan internet sangat berpengaruh dalam membentuk masyarakat dalam apa jua keadaan, termasuklah dalam menjatuhkan sesuatu masyarakat dan merapatkan dan melestarikan kehidupan masyarakat. Media masa pada asalnya bersifat netral dan hanya sebagai media menyebarkan informasi, berita dan komunikasi sahaja. Namun, media masa berevolusi dengan lebih pantas menjadi sumber hiburan dan terus berinformasi bukan sekadar sebagai komunikasi dan perantara informasi dan berita, bahkan menjadi sumber aktiviti lain termasuk yang baik dan yang buruk. Dari pandangan suatu sudut, media masa sepatutnya merupakan ejen terbesar dalam pembentukan masyarakat melebihi media-media yang lain. Justru, media masa berpotensi besar dalam menyalurkan nilai-nilai positif dan moral yang murni kepada setiap lapisan masyarakat yang melayarinya. Ini disebabkan masyarakat masa kini menjadikan media masa sebagai tapak untuk mencari maklumat, menyelesaikan masalah yang tidak didapati di sekolah atau di rumah dan menjadikan maklumat tersebut sebagai pegangan dan pemahaman diri mereka. Akhir sekali, media masa, waima media bercetak atau elektronik memainkan peranan yang besar dalam pembentukan kehidupan masyarakat generasi kini. Media masa merupakan tongkat utama dalam penyampaian dakwah, pembentukan nilai murni dan sebagai informan dalam memberi maklumat yang tulus. Ini adalah tiang utama dalam melahirkan komuniti yang aman makmur dan masyarakat yang berharmoni serta diberkati Allah SWT. Media masa seumpama sebilah pisau yang jika diguna pakai dengan baik akan membawa manfaat kepada sama guna. Namun, jika disalahguna dengan tujuan yang jahat akan mencederakan dan memudaratkan. Sekian daripada grup kami. Terima kasih.